Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Video pada kali ini adalah untuk menerangkan penyelesaian bagi soalan-soalan yang melibatkan isi padu bentuk 3 dimensi. Soalan-soalan ini diambil daripada buku teks Matematik Tingkatan 2 iaitu pada muka surat 115 dan 116. Jadi, mari kita mulakan. Pertama sekali, untuk tajuk isi padu bentuk 3 dimensi, pelajar akan diperkenalkan dengan rumus-rumus isi padu yang terlibat. Okey, dimulakan dengan isi padu bagi sebuah prisma. Isi padu bagi sebuah prisma iaitu luas keratan rentas darabkan dengan tinggi. Okey, apakah yang dimasukkan dengan keratan rentas? Bagi prisma yang telah dinyatakan, keratan rentas bagi prisma tersebut adalah segi 3. Okey, keratan rentas bagi prisma tersebut adalah bentuk segi 3. Okey, jadi tinggi bagi prisma tersebut adalah panjang prisma tersebut. Okay, manakala untuk rumus bagi isi padu piramid diberi 1/3 didarabkan dengan luas tapak. Okay, tapak bagi piramid adalah yang berada di bawah. Okay, dan didarabkan dengan tinggi. Okay, tinggi adalah daripada tapak garisan yang serenjang daripada tapak melalui puncak. Okay, ini adalah tinggi. Baik, seterusnya kepada isi padu silinder. Okay, diberi rumus bagi isi padu silinder adalah pi j kuasa 2t. Okay, di mana pi j kuasa 2 merupakan luas permukaan bagi bulatan. Okay, dan didarabkan dengan t yang merupakan tinggi bagi silinder tersebut. Manakala rumus bagi kon adalah 1/3 pi j kuasa 2 merupakan keratan rentas bagi bulatan, luas bagi bulatan, okay, dan didarabkan dengan tinggi bagi kon tersebut. Okay. Dan seterusnya, rumus isi padu bagi sfera diberi sama dengan 4/3 pi j kuasa 3. Okay, memandangkan sfera tiada keratan rentas, okay, jadi formula yang diberikan adalah 4/3 pi j kuasa 3. Baik, jadi kalau kita lihat keempat-empat isi padu yang dinyatakan prisma, piramid, silinder dan kon, okay, agak mudah sebenarnya kerana semuanya melibatkan luas keratan rentas didarabkan dengan tinggi. Kecuali bagi piramid dan kon, kita akan darabkan dengan 1/3. Jadi kes khas adalah rumus bagi sfera, iaitu 4/3 pi j kuasa 3. Okay, jadi kita akan teruskan dengan soalan-soalan yang terdapat dalam muka surat 115 dan 116, iaitu pada jom cuba 6.4. Okay, dimulakan dengan soalan yang pertama. Hitung isi padu bentuk berikut. Okay. Bagi gambar A, bagi soalan 1A, isi padu tersebut adalah gabungan di antara hemisfera dan juga kon. Jadi isi padu bagi bentuk tersebut adalah isi padu sama dengan
isi padu kon. Okey, kita akan tambahkan dengan, yang ini tertukar warna hitam, iaitu isi padu hemisfera. Baik, bagi mendapatkan isi padu kon, rumus telah diberi, iaitu 1/3 darabkan dengan pi darabkan dengan J kuasa 2 darabkan dengan tinggi, iaitu 12. Manakala isi padu bagi hemisfera adalah separuh sfera. Jadi kalau sfera sahaja adalah 4/3 darabkan dengan pi darabkan dengan J kuasa 3. Tetapi untuk hemisfera bermaksud separuh daripada sfera, jadi kita akan darabkan di awalnya dengan setengah. Baik. Jadi apabila saya menggunakan kalkulator, 1/3 darab 22/7 darab 5 kuasa 2 darab 12 ditambahkan dengan 1/2 darabkan dengan 4/3 didarabkan dengan pi didarabkan dengan J kuasa 3. Okey, jadi isi padu bentuk tersebut adalah sama dengan 576.19 cm padu. Okey, jadi ini bagi soalan A. Bagi soalan B, isi padu yang terlibat adalah, jika kita lihat di sini, prisma tersebut mempunyai 8 cm panjang, 8 cm lebar dan juga 8 cm tinggi. Bermaksud ini merupakan sebuah kubus. Okey. Dan juga bagi prisma yang seterusnya adalah bagi bentuk 3 dimensi yang seterusnya adalah piramid. Okey, maka tapaknya adalah 8 dengan 8. Manakala tinggi daripada puncak ke tapak adalah sama dengan 13 ditolakkan dengan 8, sama dengan 5. Kerana 13 cm adalah tinggi bentuk gabungan bentuk tersebut. Jadi tinggi piramid sahaja adalah 5 cm. Jadi untuk mendapatkan isi padu bagi soalan B, maka isi padu sama dengan isi padu kubus ditambahkan dengan isi padu piramid. Okey, jadi untuk isi padu kubus adalah sama dengan 8 darab 8 darab 8. Okey, panjang darab lebar darab tinggi. Manakala isi padu bagi piramid tersebut adalah 1/3 darabkan dengan luas kerata rentas, iaitu luas tapak, iaitu 8 darab 8, dan didarabkan dengan tinggi piramid tersebut. Okey, jadi gunakan kalkulator. 8 kuasa 3. Okey, 8 darab 8 juga merupakan 8 kuasa 3 ditambahkan dengan 1/3
darab 8 darab 8 darab 5. Maka isi padu gabungan bentuk tersebut adalah 618.67 cm padu. Baik, ini bagi soalan 1B. Seterusnya, bagi soalan 1C, bagi soalan 1C merupakan gabungan di antara silinder dan juga kon. Jika kita rujuk pada silinder tersebut, 4 cm adalah diameter. Jadi, jejari bagi silinder tersebut adalah 2 cm. Begitu juga dengan jejari bagi kon tersebut adalah 2 cm. Jadi untuk mendapatkan isi padu gabungan bentuk tersebut adalah sama dengan isi padu silinder ditambahkan dengan isi padu kon. Maka isi padu silinder adalah sama dengan pi darab J kuasa 2 darab H tinggi, darab tinggi iaitu 10. Ditambahkan dengan isi padu kon iaitu 1/3 darab pi darab J kuasa 2 darab T, tinggi sama dengan 4. Maka jawapannya adalah 22/7 darab 2 kuasa 2 darab 10 ditambahkan dengan 1/3 darab 22/7 darab 2 kuasa 2 darabkan dengan 4. Jadi isi padu gabungan bentuk tersebut adalah 142.48 cm padu. Pastikan jawapan dibundakan dengan betul. Jadi selesai bagi soalan 1. Jadi ini adalah rumusan bagi cara kerja soalan 1. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 2. Jadi soalan nombor 2 minta untuk hitung isi padu kawasan yang berlorik. Kalau kita fahamkan untuk soalan A, isi padu kawasan berlorik tersebut adalah isi padu silinder dengan jejari 2.5 cm. Dan terdapat dua bentuk kon dengan jejari yang sama 2.5 cm dan juga tinggi 6 cm. Tinggi bagi kon tersebut diperoleh dengan cara 12 dibahagikan dengan 2. Maka tinggi kon yang satu lagi juga adalah 6 cm. Jadi untuk mendapatkan isi padu yang berlorik untuk soalan A, isi padu sama dengan isi padu silinder ditolakkan dengan 2 kali isi padu kon.
Okey. Isi padu silinder ditolakkan dengan 2 isi padu kon. Maka kita akan dapat isi padu kawasan yang berlorek. Jadi isi padu silinder sahaja adalah sama dengan pi darab J kuasa 2 darab T. Okey, manakala isi padu kon adalah 2 didarabkan dengan 1/3 darab pi darab J kuasa 2 darab T, iaitu 6. Okey, jadi gunakan kalkulator. 22/7 darab 2.5 kuasa 2 darab 12 tolakkan dengan 2 darabkan dengan 1/3 darab 22/7 darabkan dengan J kuasa 2 darabkan dengan tinggi. Okey, maka isi padu kawasan yang berlorek untuk soalan A adalah sama dengan 157.14 cm padu. Baik, itu bagi soalan A. Bagi soalan B, untuk mendapatkan isi padu kawasan yang berlorek, isi padu penuh merupakan isi padu sebuah prisma dengan keratan rentasnya berbentuk trapezium. Okey, jadi kita akan dapatkan luas permukaan trapezium didarabkan dengan tinggi, dan di dalam prisma tersebut terdapat bentuk geometri yang lain iaitu silinder. Maka untuk mendapatkan isi padu bentuk yang berlorek adalah sama dengan isi padu prisma ditolakkan dengan silinder. Okey, jadi isi padu prisma adalah sama dengan luas keratan rentas yang berbentuk trapezium itu, iaitu 1/2 darabkan dengan hasil tambah 2 sisi yang selari 10 tambah 2 sisi yang selari bagi trapezium tersebut. Okey, so ini adalah 2, jadi 10 tambah 2 didarabkan dengan tinggi trapezium tersebut iaitu 5. Jadi ini adalah rumus bagi luas trapezium, tetapi untuk mencari isi padu prisma tersebut perlu didarabkan lagi dengan tinggi. Okey, jadi ini adalah cara untuk mendapatkan isi padu prisma, dan ditolakkan dengan isi padu silinder iaitu pi darab J kuasa 2. Okey, 3 cm yang diberi itu adalah diameter, jadi jejari adalah 3 bahagi dengan 2, maka 1.5 kuasa 2. Okey, pi J kuasa 2 darabkan dengan tinggi. Tinggi bagi silinder tersebut adalah 8. Ni 8. Jejari 1.5. Okey, jadi dapatkan hasilnya dengan menggunakan kalkulator. So 1/2 darab 10 tambah 2 iaitu 12, darabkan dengan 5 darabkan dengan 8, ditolakkan dengan 22/7 iaitu pi darab 1.5 kuasa 2 didarabkan dengan 8.
Okey. Maka isi padu bagi kawasan yang berlurik adalah sama dengan 183.43. 183.43 cm padu. Okey. Jadi selesai untuk soalan nombor 2B. Seterusnya, soalan 2C. Kawasan tersebut merangkumi piramid dan juga kon. Untuk mendapatkan isi padu kawasan yang berlurik, sebelum tu piramid tersebut mempunyai tapak segi 4 sama, kerana sini juga dilabelkan sebanyak 7 cm. Tinggi piramid telah dinyatakan, dan di sini tinggi piramid adalah sama juga dengan tinggi kon. Seterusnya, isi padu kon diberi jejari diameter sama dengan 5, maka jejari adalah sama dengan 2.5. So cukup rasanya maklumat yang telah diberikan. Maka isi padu kawasan yang berlurik, soalan C. So isi padu kawasan yang berlurik adalah sama dengan isi padu piramid ditolakkan dengan isi padu kon. Isi padu piramid adalah sama dengan 1/3 darabkan dengan luas tapak 7/7 didarabkan dengan tinggi, ditolakkan dengan isi padu kon, iaitu 1/3 darab pi J kuasa 2 darab T. Jadi hasilnya 1/3 darabkan dengan 7 darabkan dengan 7 darabkan dengan 15 ditolakkan dengan 1/3 darab pi darab J kuasa 2 darab T. Maka isi padu kawasan yang berlurik adalah sama dengan 146.79 cm padu. Sekali lagi sila semak, pastikan jawapan dibundakan kepada tempat perpuluhan yang betul. Jadi ini adalah keseluruhan bagi soalan nombor 2. Baik, diteruskan lagi dengan soalan nombor 3 pada muka surat 116. Nombor 3, Ali menuang air ke dalam sebuah bekas berbentuk silinder yang berjejari 7 cm. Dan tinggi 15 cm sehingga penuh. Jadi tambahan lagi 8 cm. Setelah itu, sebuah pepejal berbentuk kon dimasukkan sepenuhnya ke dalam silinder seperti dalam rajah. Selepas seketika pepejal kon tersebut dikeluarkan, hitung isi padu baki air. Baik, jadi sebenarnya dia nak isi padu kawasan yang berwarna merah ke oranye kan tu.
Jadi untuk mendapatkan isi padu baki air, ideanya adalah isi padu baki air adalah sama dengan isi padu silinder tolakkan dengan isi padu kon. Jadi isi padu silinder adalah pi darab J kuasa 2 darab T. Manakala isi padu kon adalah 1/3 darab pi darab J kuasa 2 darab T. Okey. Jadi gunakan kalkulator. 22/7 darabkan J kuasa 2 darabkan dengan 15. Jadi tolakkan dengan 1/3 didarabkan dengan pi didarabkan dengan J kuasa 2 didarabkan dengan T, iaitu 7. Maka isi padu tersebut adalah sama dengan 2192.67 cm padu. Baik. Jadi kita teruskan dengan soalan yang terakhir, iaitu soalan nombor 4. Sebuah blok logam piramid dengan tapak segi empat sama bersaiz 15 cm dan tinggi 10 cm dileburkan untuk menghasilkan beberapa biji berbola sfera yang berjejari 5 mm. Ada perbezaan unit di situ. Berapakah jumlah blok piramid yang diperlukan untuk menghasilkan 2850 berbola sfera? Jadi pertama sekali saya lakarkan dahulu, supaya kita nampak. Jadi piramid ini adalah piramid dan tinggi piramid tersebut adalah 10 cm. Tapak dia adalah 15 cm. Biji berbola sfera jejarinya 5 mm. Maksudnya kecil. Jadi kalau saya besarkan, sebenarnya jejari kalau 5 mm kita tukarkan teruslah, iaitu 5 mm adalah sama dengan 0.5 cm. So 5 mm ditukarkan kepada 0.5 cm. Berapakah jumlah blok piramid yang diperlukan untuk menghasilkan? Jadi pertama sekali ideanya ada, tapi kita buat asing-asing kali ni. Pertama kita dapatkan isi padu piramid. Jadi isi padu piramid adalah sama dengan 1/3 didarabkan dengan luas tapak 15 darab 15 didarabkan dengan tinggi. Maka isi padu piramid adalah sama dengan 1/3 darab 15 darab 15 darab 10. Isi padu piramid sama dengan 750 cm padu.
Jadi isi padu bagi sebiji sfera sahaja. So saya sambung di bawah. Isi padu bagi sebiji sahaja. Isi padu sebiji sfera adalah sama dengan 4/3 darab pi darab J kuasa 3. Okey, jadi 4/3 darab pi darab J kuasa 3. Maka sama dengan 0.5238 sentimeter padu. Okey, tetapi sfera yang dihasilkan adalah sebanyak 2850. Maka isi padu bagi 2850 sfera adalah sama dengan 2850 didarabkan dengan 0.5238. Okey. Jadi saya gunakan jawapan yang asal didarabkan dengan 2850. Okey, maka isi padu bagi 2850 sfera adalah sama dengan 1492.86 sentimeter padu. Okey. Jadi untuk dapatkan jumlah blok piramid, okey, jadi bilangan blok piramid yang diperlukan adalah sama dengan isi padu sfera tersebut, okey, dibahagikan dengan 750. Okey, so saya masih lagi guna jawapan yang sama. Maka jawapan itu dibagikan dengan 750. Okey. Jadi 1492.86. Sekali lagi kita cek bahagi dengan 750. So, jawapan dia adalah 1.99. Okey, ataupun sebenarnya berhampiran dengan 2. Okey, berkadaran. Okey, kita anggarkan sebanyak 2. Jadi bilangan blok piramid yang diperlukan adalah sebanyak 2 blok. Okey, jadi ini adalah keseluruhan cara kerja bagi soalan nombor 4. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Harap video ini dapat memberi manfaat kepada pelajar, dan dengan itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.